perbahasan sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, yang seterusnya lah, iaitu yang ke-10. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, kata pengarang, ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والموت والصمم والعمى والبكم وأضداد الصفات المعنوية وكل من هذه. Baik, sebelum ni kita dah bahas berkenaan dengan lawan bagi sifat ma'ani. Lawan bagi sifat ma'ani, iaitu sifat ma'ani Allah kudrah, lawan dia al-ajzu. Kemudian iradah, lawan dia karahah. Kemudian ilmun, lawan dia jahlun. Kali ini kita bahas pula berkenaan dengan hayatun, lawannya mautun. Kalau kita pergi pada sifat Allah SWT, kalau tengok dalil Allah SWT itu bersifat dengan sifat hayatun, maknanya hidup. Biasa kita baca kursi tu kan, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Wal hayyul qayyum, dialah yang hidup, yang maha hidup, dan dia juga lah yang berdiri dengan sendiri. Makna dia Allah Ta'ala itu qiyamuhu bi nafsihi qayyum, melakukan suatu perkara tu istighna' di situ, itu tidak memerlukan kepada segala apa pun yang segala bantuan, tidak perlu pada segala bantuan, tidak perlu pada sebab musabab. Itu kita dah bahas dah sebelum ni. Kita dah bahas dah dalam tajuk kudrah tu. Tajuk kudrah dan juga iradah. Baik. Dan juga kalau nak pergi lagi sifat qiyamuhu bi nafsihi, bi nafsihi, dan juga wahdaniyah pun ada dah bahas dekat situ. Kalau kita pergi pada lawan bagi sifat itu kan, itu dia ada bahas di situ. Baik. Adapun hidup Allah Ta'ala tu, dia bukan, makna sifat hidup Allah Ta'ala ni, dia bukanlah seperti mana sifat hidup kita. Walaupun pada perkataan sahajalah kita boleh kata sama perkataan, dari sudut perkataan sahaja. Tapi sebenarnya apabila kita pergi kepada makna yang sebenar, Allah hidup dia tu tanpa memerlukan kepada segala jenis bantuan. Adapun kita ni segala jenis bantuan kita perlu. Jasad kita pun nak bergerak perlu kepada adanya nyawa. Kalau tak ada nyawa, dia mati. Jasad pun mati, tak ada gerak kaku. Kafa bi mauti syahidah. Cukuplah dengan mati itu menjadi bukti tentang kelemahan diri kita ni. Setiap bagi pada apa sahaja yang bernyawa akan merasai mati. Kullu alaihafan. Dan setiap makhluk ni akan binasa. Setiap daripada makhluk ni akan baik. Ada pun kalau kita bahas berkenaan dengan mati manusia ni, kalau kita nak bahas berkenaan dengan mati manusia, soalan yang dibahaskan kalau kita buka dalam kitab Jauharatul Tauhid, iaitu perbahasan berkenaan dengan nyawa. Nyawa manusia tu sendiri sebenarnya terletak di mana? Nyawa manusia tu sebenarnya, nyawa tu letak dekat mana? Duduk dia, tempat dekat mana? Mungkin hari tu kita dah sikit-sikit benda ni kan. Nyawa manusia tu duduk dekat mana? Dekat makhluk. Tak, nyawa kita ni dia duduk dekat mana? Kepala ke, tangan ke, kaki ke? Dekat mana? Kat jantung ke? Kat paru-paru jantung. Kat paru-paru. Yalah. Kalau paru-paru tak ada, hidup tak? Mati. Kalau Allah Ta'ala kata dia hidup. Kalau buka dalam Jawharatul Tauhid, syarah Jawharatul Tauhid tu, dia ada cerita berkenaan dengan benda tu.
nyawa, roh. Roh ni sebenarnya dia mana duduk dia. Baik. Kita bahaslah diri kita kan, kita tak ada bahawa lain. Kita bahas diri kita senang. Maka nyawa manusia ni, dia banyak pendapat para ulama sebut. Roh pun begitu juga. Walaupun dalam Quran putuskan semua tu memang ilmu Allah. Tapi ini dia sudut ijtihad, sudut pendapat. Sebahagian ulama sebut di kepala, berdasarkan kalau kepala orang potong, maka mati. Kalau terpotong kepala kena penggal, maka mati. Berdasarkan daripada dalil begitu. Ada pula yang jawab macam tadilah, dia duduk di paru, dia duduk di jantung atau di kolbun, nyawa atau ada pula kata bukan, dia duduk dekat perut. Ada pula kata di kemaluan. Macam-macam lah. Nampak. Sebenarnya tempat duduk sebenar tu kita tak tahu. Wallahu ta'ala alam, Allah ta'ala lebih mengetahui. Cumanya antara beberapa pendapat dalam mazhab kita sendiri pun ada juga yang bahas itu. Nyawa ni sebenarnya ni pendapat lah ya. Dia duduk di tempat yang kita letak telapak tangan ketika qiyam solat. Kat mana dalam hadis dia, iaitu antara pusat hingga ke antara pusat hingga ke ulu hati. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i kan kita letak begitu. Kenapa gitu? Hikmah sebenarnya tiupan roh ataupun nyawa itu dimasukkan dalam badan kita melalui situ ketika dalam perut mak. Ini bahas panjang lagi lah. Tapi kalau dalam kitab sufi-sufi yang tradisional memang ada kitab Durun Nafis. Peliklah sikit. Tapi benda ni pendapat. Bukanlah hakikat sebenarnya di situ. Allah Ta'ala alam. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Maka mati manusia tu apabila dicabut roh. Ada disebut cabut roh tu tarik daripada atas. Ada pula keluar daripada mulut. Ada tu ditarik, disetap dengan cara yang paling kasar, paling ganas, macam-macam. Dalil dan sebagainya tu berkenaan dengan perbahasan perkara tu. Tapi ingat, yang apabila mati daripada jasad, maka yang kita nampak tu hanyalah jasad saja yang mati. Roh pada ketika tu tak mati. Ada dekat dalam Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala binasakan ketika di tiup sangkakala. Ni ada perbahasan je lah, perbahasan pendapat juga. Tu macam sebut tadi, dia pendapat berdasarkan mafhum daripada dalil-dalil. Tapi hakikat sebenarnya, kalau kita berpegang pada kullu man 'alaiha fan, maka semua binasa. Malaikat Israfil tiup sangkakala pun matilah. Itu kalau dalil umum, kalau kita berdasarkan dalil umum tadi. Ini kita pergi kepada beberapa pendapat mengatakan antara yang tak dibinasakan oleh Allah Ta'ala ketika ditiup sangkakala tu ialah roh. Terutama sekali roh syuhada. Roh Nabi, roh syuhada. Tidak dibinasakan. Sebab dalam hadis lain pula kalau kita tengok perbahasan Nabi, Nabi bahasan berkenaan dengan roh para syuhada ni, dia terus masuk ke dalam syurga. Dia berbentuk burung warna hijau. Itu roh syuhada. Berterbangan di dalam syurga. Kemudian kalau kita tengok juga dekat dalam dalil lagi, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dalil tu. Sesungguhnya jangan kau sangka bahawa mereka yang syahid, yang mati syahid dalam medan peperangan tu nanti sebenarnya mereka hidup. Jasad saja yang kita dapat mati lah. Jasad kita dapat mati kaki itu. Roh tidak. Bal ahya. Maka mereka ni hidup. Hidup macam mana? Hidup. Allah Ta'ala bagi rezeki. Allah Ta'ala tetapkan dia alam dia. Di tempat dia. Begitu. Itu antara petunjuk isyarat. Lahirlah syiar-syiar ulama tadi berdasarkan dia. Tapi kalau tu buka dalam kitab tu mungkin akan jumpa. Bahasan dia tu.
Cumanya kalau kita nak lebih memahami, bukanlah kita buat dengan cara fahaman akal kita sendiri. Kena bertanya lah dengan guru, kena ikut, kena betul-betul rujuk. Kemudian wassamamu, dan pekak. Allah Ta'ala tu mustahil bersifat pekak. Sebab kalau Allah Ta'ala tu pekak, macam mana pula boleh terjadi alam ni? Sebab pekak tu sifat lemah, buta. Begitu juga Allah Ta'ala itu mustahil bersifat dengan sifat ama ataupun umyun, buta. Dan mustahil juga Allah Ta'ala itu bersifat bisu. Ini kita bahas sikit. Baik. Sebenarnya kita ni mendengar, kita ni makhluk lah. Allah Ta'ala mendengar memang tak guna alat, memang tak guna gelombang, tak gunakan apa pun, tak gunakan suatu perantaraan pun, kerana dia maha mendengar. Dia sami'un, dia maha mendengar. Mustahil dia pekak. Baik. Sebenarnya manusia ni, terutama kita ni sendiri, kita ni mendengar menggunakan apa? Kita dengar gunakan apa? Dengar. Adik jawab tengok. Yang lain? Mendengar yang bagi. Dengan sifat mendengar yang Allah Ta'ala bagi. Baik. Semua jawapan tu betul. Kita tak kata salah. Cuma beza soalan. Bila orang tanya soalan, kita ni dengar guna apa ya? Kalau orang awam yang tanya, dia jawab kita guna telinga. Sebab apa? Sebabnya tahap awal. Dia nampak yang zahir. Padahal sebenarnya murad daripada soalan itu, murad daripada jawapan dia tadi menunjukkan kepada alat mendengar, iaitu telinga. Tapi kalau ada alat, bateri tak ada, boleh hidup tak? Ada alat tu tak ada bateri, boleh hidup tak? Tak boleh hidup. Macam kita remote sebagainya kan, tak ada bateri. Ni cerita sabak musabak. Jangan cerita pada takdir. Kalau cerita takdir Allah Ta'ala maha kuasa, ketetapan Allah Ta'ala, benda-benda pelik semua boleh berlaku. Ini kita cerita dari sudut sebab musabak. Maka kita ni mendengar menggunakan telinga di sudut alat. Tapi alat tu tadi jadi sifat dia. Maksudnya Allah Ta'ala bagi bateri dia, iaitu sifat mendengar dalam telinga kita tu. Menggunakan alat yang nama bergendang tu sebut dalam telinga lah. Maka sifat tu tadi, ini satu pahaman nak kita kena betul. Bukanlah sifat mendengar tu sama macam dengar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi pendengaran dia tu kepada kita. Bagi sifat mendengar dia tu kepada kita. Itu tak betul. Kalau yang bahas macam tu, maka dia menafikan dia menafikan hampir keseluruhan ayat Al-Quran. Sebenarnya, iaitu dia mentashbihkan pendengaran Allah Ta'ala tu macam. Ada pula yang mengatakan sifat Allah Ta'ala tu diambil sifat dia dibagi kepada kita. Maka situ dia boleh juzuk-juzuk. Kalau dah kata sabit juzuk macam tu, maka tu Allah Ta'ala takkan sifatnya tu. Itu sangat-sangat mustahil. Sangat-sangat mustahil. Dan kalau dikarang di dalam kitab, kalau kita nak tengok antara lagi kan, dalil Quran hadis tu banyak sangat. Antara lagi, antum hafalkanlah matan akidah Tahawiyah tu. Matan akidah Tahawi. Duduk sana masa banyak. Masa banyak sana, hujung minggu sebagainya kan. Masa banyak. Banyak-banyak kan hafal. Man hafizal mutun nala alaihi sunun. Siapa yang menghafal banyak matan-matan agama ni, atau kitab sebagainya kan, maka akan mengalirlah pada dia tu fan ni maknanya dia cabang-cabang ilmu, funun, jamak dia funun, maka mengalir pada dia banyak cabang ilmu. Antum siang tadi kuliah dengan syarah kan, tengok syarah dia bahas macam mana, simple je, kitab tu simple, tapi cara dia bahas tu, dia boleh dibahas dengan pelbagai cara kan. Tu tengok kan. Anas ni pun tak dapat nak tumpu sangat pun. Tak dapat nak tumpu sangat sebab ada program tadi. Jadi tengok sikit macam tu dengan macam tu je. Perbahasan syarah nanti anda buka balik semula lah, tengok ada perbahasan. Perbahasan yang lengkap lah, mana tengok tumpu gitu kan. Fokus
fiqh tu betul. Itu cerita buat mendengar tadi kan. Jadi dalam Aqidah Tahawiyah, Imam Abu Ja'far Tahawi dia sebut Allah anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha'i wal adawat la tahwi jihatus sikasairil mubtada'at. Penafian tu bukan sekadar nafi pada zat, tapi menafi juga pada sifat, menafi juga pada af'al. Mana Allah buat suatu perkara, dia melakukan suatu perkara, dia tak perlu pun kepada sebab musabab, dia tak perlu pun kepada juzuk-juzuk macam kita sebut tadi. Begitu. Allah Ta'ala nafi pada dia, mustahil pada dia, bersifat buta. Yang buta siapa? Kita. Dan manusia ni dia ada dua jenis buta. Buta mata zahir, buta mata hati. Buta mata zahir, buta mata hati. Buta mata zahir, tapi kalau mata hati dia cerah, besar dia punya kehebatan dia. Antara contoh sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Abi Maktum. Itu pun boleh carilah sirah tu, Abdullah bin Abi Maktum. Dia buta, tapi mata hati dia sangat cerah. Malah nak kata cerah tak cerah, dia ni biasa ditugaskan untuk azan subuh. Abdullah bin Abi Maktum padahal dia buta, tapi dia azan subuh. Macam mana nak sabit kata masuk waktu subuh kalau kita ni tak nampak fajar? Tapi dia yang buta tu Allah Ta'ala bagi kelebihan. Abdullah bin Abi Maktum, subhanallah. Itu kehebatan sahabat-sahabat Nabi, para ulama, wali sebagainya tu kan. Baik. Dia walaupun buta mata zahir, dia jangan buta mata hati. Tapi kalau kata buta mata hati, mata zahir ni celik lah elok, tapi mata hati buta, tu teruk. Di akhirat yang tu teruk. Allah Ta'ala tak pandang pun pada orang jenis. Jangan sampai tahap kita ni buta mata hati. Bukumun amyun yaqilun wa hum la yarji'un tu. Kan Allah Ta'ala tempelak dalam Quran. Bukumun umyun, pekak, bisu, buta. Sebab apa? Sebab mereka tidak mau mendengar apa sahaja yang disampaikan surah dakwah kepada mereka. Baik. Bukumun, bisu. Nafi Allah Ta'ala itu bersifat bisu. Allah Ta'ala tidak bersifat bisu. Dan keterangan-keterangan ini juga, mana dia kita akan sifat-sifat yang mustahil ni tadi kan, sampai yang ke-13. Begitu jugalah perbahasan untuk sifat ma'nawiyah. Maka perbahasan sifat ma'nawiyah macam tu juga. Dia sama macam perbahasan sifat ma'ani yang kita sebut tadi. Dari sifat ke-7 sampai sifat ke-13 tu. 7 sampai 13 tu, maknanya dia daripada sifat qudrah iradah sampai kepada kalamun tu, mustahil dia, begitu juga. Maka sama untuk sifat maknanya, sama kaunu qadiran, kaunu muridan, aliman sebagainya sampai mutakaliman. Dia punya lawan sifat baginya begitu juga. Cuma kita tukar sikit kepada masdar. Kalau mautun, masdar dia apa? Contoh, kalau samamun, masdar dia apa? Sebab kalau qudrah, masdar dia minta maaf, bukan masdar, fa'il dia, itulah masdar. Samamun tu masdar, dia punya fa'il dia. Kalau mautun masdar, fa'il dia apa? Sebab sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah ni dia beza dia masdar dengan fa'il. Qudrah qadirun, iradah muridun. Dia punya istilah tu. Dia beza dia masdar dengan fa'il. Kan? Kalau mautun masdar. Kalau dia punya fa'il dia apa? Mayyitun. Mayyit. Orang. Dia akan menunjuk itu. Baik. Itu inilah dia punya istilah dia saja. Tapi kalau sudut maksud sama. Perbahasan
Dan keterangan ini jelaslah segala sifat yang berlawanan dengan sifat ma'nawiyah. Mana sifat ma'nawiyah kaunuhu qadirah, kaunuhu alim dan sebagainya sudah dibahas dalam sifat ma'ani ni tadi sama. Perbahasan yang sama. Beza dia apa, ingat lagi tak? Antara sifat ma'ani ma'nawiyah ni, ingat tak lagi perbezaan antara Asy'ari Maturidi ni? Saya nak sebut dah rasanya. Perbezaan dia. Imi ingat tak Imi? Saya ingat yang keadaan Ustaz. Beza dia wujudi dengan hali. Beza dia wujudi dengan amrul iktibari itu. Beza dia dekat situ. Ingat lagi tak? Kita bahas pemain bola lah apa dulu, ingat tak? Terjemahan tu anda guna cara tarik pada'i. Tarik pada'i ni dia punya terjemahan tu mudah sikit kita nak faham. Antara sifat ma'ani dengan sifat ma'nawi tu, perbezaan dia tu lebih mudah. Qudrah, perkuasa. Tu. Syekh Wan Ismail bin Abdul Karim Watani ni ataupun Pak Da'i ni, dia gunakan kaedah dua-dua sekali, Maturidi dan juga Asy'ari itu digabungkan dalam terjemahan dan lebih memudahkan kita faham antara perbezaan sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah. Dia lebih pada perbahasan Maturidi lah perbahasan ni, sebab Asy'ari dia tak faham pun. Asy'ariyah dia pegang pada tiga sifat. Jadi sifat ma'nawiyah ni pada Asy'ariyah dia bukan sifat, dia ialah halun bagi sifat ma'ani tu. Maka hal ni dia sukuh dia tak cara lah. Sebab dia sama, dia saling melazimi, dia panggil mulazamah. Melazimi, maka kira satu je lah, mudah. Itu dari sudut kiraan. Jadi Maturidi kata tak. Sifat ma'ani itu satu sifat, ma'nawiyah ni pun satu sifat. Begitu. Baik. Sebagai contohnya macam kita tu kan, kita nampak budak. Zat dia lah budak. Seorang budak. Tapi bila dia masuk padang, dia jadi pemain. Maka pemain tu sifat apa? Ma'ani atau ma'nawi? Ma'ani. Kenapa kita kata dia pemain? Sebab dia berkeadaan seorang pemain. Yang bermain. Itu dia panggil ma'nawi. Sebab ma'nawi ni nak faham dia dengan yang berkuasa. Mana dia cerita hal keadaan. Kaunuhu qadiran, hal keadaannya yang berkuasa. Sifat dia tu bersifat dengan perkuasa. Kenapa dia sifat dengan sifat berkuasa? Kerana memang hal keadaan dia berkuasa. Sebab tu dia sifat perkuasa. Kenapa kita kata dia pemain? Sebab dia yang bermain bola. Itu cara perbahasan. Dia sudah bahasa mudah lah kita nak terjemah dalam masyarakat pun daripada ini. Dan sebenarnya daripada ini kan, dia bukan hanya diiktiraf oleh orang lain. Sebenarnya bila kita bahas dengan sisi harap sebagainya pun, benda ni pernah dibentangkan oleh anak-anak murid pada antara dia anak murid kepada anak murid pun ada. Antara dia Baba Ghazali Sekam. Baba Ghazali Sekam ni dia menantu kepada Syekh Wan Abdul Qadir bin Wangah, ataupun orang sebut Tok D Sekam. Tok D Sekam ni anak murid langsung, memang anak murid betul kepada Pak Da'i. Maka tarik Pak Da'i ni mereka pernah bahas depan ulama-ulama di Mekah dulu. Mereka pernah ceritakanlah tarik tu, macam mana Pak Da'i cara terjemahan tu. Dan memang diperakui. Dari
Ibaratnya ni ialah cara melayui. Cara umat Melayu nak memahami sifat 20. Khas, dia memang satu tarik Allah Ta'ala ilham tadi kan. Jadi mudah untuk kita faham. Walaupun pada peringkat asal kitab Baqaratul Amani itu memang ada perbahasan lah. Jadi polemik sikit. Sebab cara terjemahan dia tu pelik sikit daripada ulama-ulama sebelum, daripada para itu. Tapi taklah jadi perbahasan yang besar sebab lepas tu pada dah jawab. Baik. Kita baca satu sifat, itu sifat haruf. Itu saja dulu. Lepas tu kita ni buka pada soalan. Minggu depan baru kita taklah kalau ada rezeki kan. Kita akan buka berkenaan burhanun, bukti-bukti. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Minta maaf hari ni mungkin suara anda slow sikit. Perbahasan pun macam tak ni sangat sebab anda agak kepenatan sini. Wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Adapun perkara-perkara harus bagi Allah Ta'ala. Adapun sifat harus maksudnya itu. Mana sifat harus? Sifat yang harus bagi Allah Ta'ala itu ialah fi'lu kulli mumkinin, mewujudkan perkara yang mungkin. Wa tarkuhu, atau tidak mewujudkannya. Maksudnya mencipta makhluk atau tidak menciptakan makhluk. Mungkin ni kan kita dah bahas apa beza dia mungkin dengan makhluk. Kalau disebut istilah yang lebih dalam lagi, kalau sudut umum sama aja, semua tu makhluk. Sama maksud, mungkin ke makhluk tu sama. Tapi pada sudut istilah yang lebih ni lagi, mungkin ni ialah benda yang belum jadi pun. Makhluk yang belum jadi pun. Tapi pada ilmu Allah Ta'ala, dia akan dijadikan. Dia panggil mungkin. Dan boleh juga jadi tak jadi. Boleh juga yang dijadikan ni tadi tak jadi. Maksudnya Allah Ta'ala tak kehendak nak jadi benda tu. Allah Ta'ala kehendak benda lain. Semua tu ada sudut ilmu Allah Ta'ala jugalah. Baik. Kudrah iradah dia kan. Tu. Adapun makhluk ni makna dah jadi dah. Itu kalau sudut dalam sikit lagi lah kita bahas. Tapi semua tu sama. Tetapnya kullu ma siwa Allah. Apa sahaja selain daripada Allah. Maka Allah Ta'ala itu bersifat harus. Harus bagi Allah Ta'ala itu mengadakan atau tidak mengadakan. Mewujudkan atau tidak mewujudkan. Mencipta atau tidak menciptakan makhluk. Bukan satu kewajipan. Bukan perkara wajib pun Allah Ta'ala cipta makhluk. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu wajib menciptakan makhluk, maksudnya dia dah jadi karahah. Dia bersifat karahah. Bukannya iradah. Dia dah sifat yang nafi tadi. Jadi sifat yang nafi ni tadi, mustahil ni tadi, maka pelik tak jadi Tuhan lah kalau macam tu. Terpaksa pula kena buat. Wajib pula kena buat makhluk. Tak wajib pun buat makhluk. Dan tak mustahil. Tak mustahil pula Allah Ta'ala buat makhluk, dia boleh buat. Buktinya kita ni semua ni ada. Jadi harus Allah Ta'ala menciptakan makhluk, harus juga tidak menciptakan makhluk. Itu pembahasan mudah lah. Allah Ta'ala